Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fifi, business partner, wife saya Fatihah. Kami disponsor ke dalam perniagaan ni oleh FDD Zaid dan Zana yang bawa kami ke dalam bisnes ni. Tak lupa juga kepada penaung DDG, Diamond Datuk Dr. Azmi dan Datin Dr. Siti Norizah yang sekarang saya percaya tengah bercuti di London. Okey. Jadi tajuk saya malam ni adalah attitude towards the business. Attitude ataupun bahasa mudah dia sikap kita kan. Pertama sekali tahniah kepada 30, dah berkurang 36-37 orang yang masuk awal. Ini adalah salah satu contoh attitude lah. Okey. Sebelum tu saya nak share screen. Okey, sebelum tu nak tanya, suara clear tak? Clear. Skrin nampak tak? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Clear, nampak. Okey, yang pertama sekali kita kena faham lah attitude tu apa benda kan. Attitude tu nanti saya terjemahkan kalau ada yang kurang faham ke apa. Attitude tu adalah settle way of thinking or feeling about someone or something that typically is reflected in a person behavior. Maksud dia apa? Sikap ni, attitude ni adalah cara kita berfikir ataupun perasaan kita terhadap seseorang ataupun sesuatu. Dalam konteks kita ni adalah MW lah. Dan selalunya akan dicerminkan melalui tindak tanduk kita, action kita. Attitude influence a person's choice of action. Sikap ataupun attitude ni akan mempengaruhi apa kita punya perbuatan kita. Okey. Yang nombor 2, pernah dengar tak perkataan ni? Common sense. Pernah selalu dengar orang sebut kan dengan kawan-kawan, kau ni tak ada common sense lah. Kau ni tak ada common sense lah kan. Common sense ni apa sebenarnya? Kenapa saya suka petik perkataan common sense ni? Sebab common sense ni berkait rapat dengan attitude. Apa itu common sense? Saya bagi mudah faham. Dia adalah benda yang practical judgment concerning everyday matters or a basic ability to perceive, understand and judge in a manner that is shared by nearly all people. Maksud dia apa? Cara kita menilai sesuatu, benda hari-hari, tak kisah apa-apa saja kan. Cara kita faham dan cara kita menilai, dan kebanyakan orang menilai dan faham benda yang sama. Maksud dia macam mana? Contoh common sense ni. Saya bagi contoh jiran bagi kuih. Jadi bila kita nak balas balik pinggan dia tu, tambah dia bagi pinggan mahal, kita letaklah juga kuih. Itu orang panggil common sense. Kita pun faham dah, dia bagi aku kuih, aku bagilah dia pula apa-apa, contohlah. Ataupun kata kalau satu hari kita berpakat kan, untuk melakukan satu trip, tak kisahlah short trip, long trip, dengan kawan-kawan 3-4 orang naik satu kereta. Apa common sense dia? Common sense yang pertama adalah segala expenses incurred ataupun duit minyak, duit tol adalah dikongsi bersama-sama. Itu common sense kan. Ataupun kita pinjam kereta kawan kita kan. Kita pinjam kereta kawan kita, tak kisahlah sebab kereta kita rosak ke, atau kita tak ada kereta ke, atau sebab kereta kawan kita lagi cantik ke, bila kita pulangkan balik, apa common sense dia? Make sure kereta tu bersih. Apa common sense yang bagus lagi? Full tank minyak. Sebab apa? Sebab kalau kita nak menyewa pun keluar duit. Ini kita sewa, dia bagi sasa free, dia tak minta kita. Kalau kita minta kita duit tu, nama dia bukan bagi pinjam, tu bagi sewa kan. Jadi common sense kita adalah make sure kita pulangkan dalam keadaan baik dan added value. Itu common sense. Apa lagi? Kita keluar mamak kan, bersembang dengan kawan-kawan, ataupun kita berada dalam satu majlis, ataupun kita berkumpul beramai-ramai saudara mara kan, hari raya tu, tak kisahlah, maksud dia melibatkan kumpulan orang yang ramai. Apa common sense kita? Janganlah kita tengok phone 24 jam. Itu orang panggil tak ada common sense. Sebab kita berjumpa untuk kita bersembang, berbual, berbincang dan sebagainya. Apa lagi contoh? Macam-macam lah contoh. Sebab tu kadang-kadang kita dengar, kau ni tak ada common sense lah kan? Okey, dalam bahasa Melayu dia yang mudah faham, apa benda? Akal.
Dia kalau kita pergi belah-belah belah-belah Kedah yang belah-belah hujung tu dia kasar-kasar sikit, hang ni tak ada akal ke? Ini selalu orang nak sebut, hang ni tak ada akal. Sebenarnya hang ni tak ada common sense ke? Kan? Itu maksud dia. Jadi saya punya reading, saya dengar daripada Diamond dan sebagainya, attitude ni dan common sense ni berkait rapat. Selalunya cuba kita imbas balik kawan-kawan klik tempat kita sekerja, ataupun kawan-kawan kelas kita dulu-dulu, ataupun dengan jiran-jiran kita. Orang yang lack of common sense, maksudnya kurang akal, nak mudah faham, kurang akal ataupun lack of common sense, selalu akan ada masalah attitude. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak berfikir secara waras. Okey, saya bagi contoh. Katakanlah rata-rata, saya ambil pukul rata, boleh jadi ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sama dan sebagainya. Saya nak ajak ramai-ramai untuk tengok benda ni dan muhasabah dan gunakan kita punya akal ataupun common sense. Katakanlah pendapatan kita sebulan RM5,000. Ini pendapatan kita lah, sama ada kita bekerja dengan orang ataupun kita punya upah kita dan sebagainya lah. Rata-rata orang akan kerja lebih kurang 8 jam sehari. Dalam sebulan lebih kurang 22 hari, kan? Tolak Sabtu, Ahad dan sebagainya. Ini saya tak kira lagi Sabtu kerja, Ahad half day ke apa kan. Ini Isnin sampai Jumaat je. Lebih kurang kita kerja 176 jam. Lama tak? Lama. Sebulan. Untuk mendapatkan kita punya pendapatan lebih kurang RM5,000. Ini contoh. Jadi masa kita sebenarnya plus minus lebih kurang 1 jam RM28.40. Jadi saya nak ajak semua dalam Zoom meeting ni untuk kita gunakan common sense ataupun akal kita. Kan? Ni kita nak cerita pasal macam mana kita nak ada attitude towards business. Kita start dengan common sense. Kita berpendapatan RM5,000, kita habiskan 176 jam dan 1 jam kita lebih kurang plus minus yang kita habiskan harga nilai dia adalah RM28.40. Itu senario yang pertama. Kita pergi senario kedua. Ini contoh kedua. Ini apa yang kita buat untuk dapat benda-benda tu. Kita keluar awal pagi. Yelah, kena keluar awal pagi. Kalau tambah-tambah kalau belah Klang Valley contohnya lah, kalau keluar, saya dengar kawan saya, kalau keluar lambat 5 minit pun, dia punya sampai dia boleh drag sampai half an hour, 30 minit. Kalau keluar lambat 30 atau lambat 10 minit, boleh drag sejam. Maksudnya kita dengan kawan kita, kalau beza keluar lambat pun, walaupun 10 minit, seorang tu boleh sampai awal sejam. Orang keluar awal pagi. Apa lagi? Duduk, bekerja dan sebagainya kan. Apa lagi? Kadang-kadang buat OT. Apa lagi? Kadang-kadang outstation kan. Kita dah plan, okey, cuti Deepavali ni, sebab cuti kan, aku nak bersama keluarga, contohnya lah pergi makan kenduri ataupun pergi bercuti kan, tidur hotel ke, swimming pool ke, whatsoever lah. Tapi tiba-tiba panggilan kerja, kita kena keluar kawasan, pergi ke mana-mana tempat. Jadi common sense, apa common sense kita? Kita pergi tak? Kita pergi. Sebab kita fikir secara waras, kita gunakan akal. Kalau aku tak pergi, aku siapa untuk tak pergi? Bos aku dah suruh, jadi aku pergilah. Jadi dia menyumbang kepada attitude. Attitude kita jadi baguslah kan, sebab kita pergi benda yang menyumbang ke arah pekerjaan kita kan. Kadang-kadang outstation sampai malam tak balik-balik. Jom kita pergi ke Amway. Of course, katakanlah kita bersandarkan senario yang nombor 1 tadi. Dalam Amway ni, of course, bila kita nak buat Amway, ni tak kisahlah untuk orang baru, untuk orang lama, yang baru nak bermula, yang struggle dan sebagainya. Bila kita berniat, kan, ataupun kita tergerak hati, aku nak buat Amway, of course, setuju tak? Kita mesti nak lebih benda tu. Takkan kita nak macam aku buat Amway ni, aku nak duit minyak je kot, ataupun nak 2-3 tu, tak. Mesti kita nak lebih. Sebab tu kita start buat. Sebab choice tu. Sebab kita start buat, sebab kita nak lebih. Katakanlah saya ambil 2 kali ganda je. Pendapatan kita RM5,000, kita nak daripada Amway paling kurang RM10,000. Baru berbaloi masa aku. Jadi gunakan common sense. Ni, kita nak cakap pasal common sense kan. Gunakan common sense dan akal kita. Sebelum kita nak membentuk attitude, gunakan common sense dan akal kita.
Berapa banyak masa yang kita kena invest? Tadi kerja 5,000 sebulan, habiskan 176 jam untuk dapat RM5,000. Sekarang ni berbekalkan akal kita, berapa banyak masa kita nak invest? 352. Sepatutnya lah kan. Tapi ramai orang tak ada common sense. Disebabkan itu, ingat saya punya ni tadi, common sense dengan attitude memainkan peranan penting. Jadi bila common sense tak ada, attitude pun towards business hancur lebur. Okey, saya bagi contoh. Kita punya Zoom meeting. Kan? Tadi kerja 176 jam, tapi kita punya Zoom meeting hanyalah 2 jam seminggu. Dalam seminggu 2 jam je. Kan? In fact, malam ni baru ada 48 orang. Rasa ramai, tapi sebenarnya tak cukup ramai. Apa lagi? Zoom meeting kita seminggu 2 jam. Bukan sepenuh hari 2 jam. Apa lagi? Kita punya physical meeting 2 jam seminggu. Sama juga. Kadang-kadang kita faham. Tak semua orang akan ada incident, akan ada emergency, akan ada sakit. Contoh demam. Ini kita cakap pasal demam tak boleh nak bangun. Kita faham lah tak boleh datang. Tapi takkanlah demam setahun sampai setahun sekali je datang kan. Ataupun setahun 2 kali je datang. Lama betul demam. Kan? Physical meeting 2 jam je seminggu. Apa lagi? Kita punya contoh program-program. Kita program banyak. Ini salah satu contoh program utama kita lah. Program BTC. Sebulan rata-rata sekali je. Kan? Sebulan sekali. Kan? Gunakan common sense masing-masing. Kita punya seminar. Kan? Seminar ni boleh pilih. Kan? Setahun hanyalah sekali ataupun 2 kali. Common sense. Tadi cerita nak banyak ni. Aku dalam ilmu ni kalau boleh nak macam ni, nak macam ni. Jadi gunakan common sense. Gunakan akal yang dikurniakan. Berapa banyak masa aku nak invest. Tadi kerja gaji 5,176 jam sebulan. Agak-agak dalam ilmu berapa banyak? Sebab apa? Sebab kenapa saya sentuh bab ni? Sebab segala benda yang saya sebut-sebut ni masih kurang penyertaan. Sebab apa? Lack of common sense. Jadi attitude towards the business jadi tak bagus lah. Okey. Ni saya petik beberapa nasihat lah. Dia kata apa? Kita hidup sekali. Ni orang panggil hard fact. Ataupun benda yang orang panggil benda yang betul, tapi kadang-kadang kita rasa perit nak terima. Kita hidup sekali. Learn to work harder on yourself than you do on your job. Kita kena faham tau. Bila kita buat Amway ni, sebenarnya kita bekerja untuk diri sendiri. Bila kita bekerja dekat pekerjaan sekarang kita bukan bekerja untuk diri sendiri. Kan? Jadi kita kena belajar differentiate ataupun membezakan. Salah tak bekerja ataupun nak bekerja dengan sendiri, tak salah. Cumanya ni hard fact. If you work hard on your job, you can make a living, which is fine. Maksud dia apa? Kalau kita bekerja keras dengan pekerjaan kita boleh hidup. Maksud dia apa? Kita ada rumah nak tinggal, kita ada makanan atas meja, kita ada kereta. Ni semua dispatch subjektif. Tak kisah besar ke kecil, kita ada semua benda. But kalau kita work hard on ourselves, which is dalam konteks ni Amway lah, you can make a fortune, which is super fine. Jadi pilih, kita nak just fine or super fine. Okey, jadi saya terpanggil untuk cerita, untuk share ni, untuk sama-sama kita munasabah. Baik untuk saya dan semua. Gunakan akal. Jadi penting tak sebenarnya attitude kita? Saya pernah berjumpa satu double diamond. Saya dengar dia bercakap lah. Saya bukan berjumpa, saya dengar dia bercakap kat sebelah, saya kat sebelah. Jumpa orang baru. Orang tu tak register pun lagi, tapi going to register lah. Antara orang tu tanya, Diamond, saya sekarang dah berminat nak buat Amway ni, apa dulu? Agak-agak dia jawab apa? Attitude first. Dia cakap, jom kita baiki attitude dulu. And then, cara mudah lah. Kadang-kadang kita pun penat juga, kata, aduh, macam mana nak repair attitude ni? Reflect balik. Tengok common sense. Okay. Antara attitude kita lah, kan? Apa benda? Show up, kan? Tunjukkan diri ataupun be present, biar ada, kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang upline ataupun orang yang bawa kita ke dalam bisnes ni, dia ajak jom pergi kelas, jom pergi meeting, jom pergi BTC, jom pergi seminar, jom pergi program dan sebagainya. Apa tujuan dia sebenarnya? Adakah untuk memeriahkan majlis?
kan? Ataupun saja orang panggil nak buat ramai. Tak, dia nak kita belajar, kan? Kita nak pergi-pergi tempat-tempat ni bukan nak meriahkan majlis, bukan nak yak-yak ye, bukan nak makan lepas-lepas majlis. Tak, kita untuk belajar. Learn, learn, learn. Sebab apa? Sebab the moment once you stop learning, you start losing. Ini pun sama juga common sense. Ada orang baru kata, aku nak buat ilmu ni tapi tak berapa faham, kan? Lepas tu bila kita ajak, jom kita join kelas, kan? Kalau meeting pun boleh, ataupun nak kelas personal, nak Zoom pun boleh, jom kita join BTC pun boleh, nak bawa jumpa upline pun boleh, nak bawa jumpa Dino pun boleh. Aduh, itulah, bulan ni sibuk sikit lah. Where is the common sense? Kan? Kita nak, tapi kita tak ada common sense. Dia sama macam ni lah. Katakanlah suatu hari kita bekerja, boleh tak kita cakapkan, bos, bulan ni saya agak sibuk. Sebab apa? Sebab pertama sekali anak-anak saya semua nak masuk sekolah, saya kena prepare dan sebagainya. Jadi saya rasa bulan ni saya tak boleh hadir. Boleh tak kita bercakap macam tu dengan majikan kita ataupun tempat pekerjaan kita? Kita tak terfikir pun. Sebab apa? Sebab kita ada common sense. Tapi tak ada MW, kita nak pandai, kita nak tahu, tapi tak boleh show up, tak boleh ada. Cuba bayangkan, kita ambil, kita reflect balik kita dulu. Kita nakkan pelajaran, kita nak sijil, kita tak kisahlah kita nak diploma, ijazah, master, PhD dan sebagainya, kan. Benda yang pertama kita kena buat apa benda? Kita kena datang sekolah. Betul. Bila kita datang sekolah untuk menuntut ilmu, sedikit sebanyak perbuatan kita datang sekolah tu adalah common sense. Benda yang boleh difikir oleh akal. Aku nak pandai, aku nak dapat sesuatu, aku datang. Apa lagi? Kadang-kadang penat juga. Sebab apa? Dia tak personal message je. Cuba bayangkan. Hari kita sebagai parent, ni untuk parent-parent yang dah ada anak sekolah, kita cakap dekat anak-anak kita, abang, kakak, adik, mulai hari ini, saat ini, abah sebagai ketua keluarga bagi pilihan dekat semua. Nak pergi sekolah boleh, tak nak pergi sekolah pun tak boleh. Agak-agak rata-rata budak-budak, anak-anak akan jawab apa? Ya, dia orang akan suka. In fact, kalau kita cakap, esok tak pergi sekolah lah, dah kau ni macam nak demam je, padahal tak demam lagi, dia akan dan dah segar. Sebab dia suka. Kalau diberi pilihan, orang tak datang sekolah. Tapi kenapa parents suruh pergi sekolah? Kenapa mak bapak kita suruh pergi sekolah? Kenapa mak bapak suruh kita pergi kelas, tuition, sebagainya? Sebab apa? Sebab parent kita dah tahu dah, kau kena pergi sekolah, kau kena belajar. The same goes to upline. Kan? Upline kita kadang-kadang, kan, ataupun orang yang bawa kita ke dalam bisnes ni, kadang dia cakap apa tahu? Kau kena pergi kelas, meeting datang. Sama je macam saya sebut sebelum ni. Adakah sebab dia nak memeriahkan majlis? Tak. Adakah sebab dia nak bagi ramai, supaya nampak ramai? Tak. Adakah dia nak nampak supaya aku boleh tangkap gambar supaya story jadi cantik, orang ramai? Tak. Kenapa dia suruh datang kelas? Sebab dia tahu, dia dah berada di situ, dia tahu kalaulah kau sipulan-sipulan kau datang kelas, kan, jarang miss ataupun tak miss kecuali ada emergency matter, kan, kau akan dapat sesuatu. Sama juga macam parent kita hantar kita pergi sekolah sebab dia tahu kau kena pergi kelas, jangan jadi macam aku contohnya lah, kan. Apa lagi? Just do it. Tadi bila kita dah pergi kelas, what else? Apa attitude yang kita kena tunjuk? Apa attitude yang kita kena ubah? Just buat. Kita dah belajar, kan. Apa yang kita next kita kena buat adalah just do it, kan. Do it every day. Buat hari-hari. Jadikan habit. Sebab apa? Sebab lama kelamaan you will master it. Maksud dia apa? Kita akan jadi mahir, kita akan jadi pandai. Sebab apa? Benda yang kita belajar, kalau kita tak amalkan ataupun kita tak start buat pun, benda yang kita dah belajar, benda tu akan lama-lama long gone. Dia hilang macam tu je. Buat aktiviti, tak kisah anything, janji benda yang menyumbang ke arah perniagaan kita. Pernah tak dengar orang bagi alasan ataupun kita sendiri rasa? Sebab ni benda-benda yang saya sebut ni, saya sendiri pernah rasa ataupun orang pernah bagi excuses. Dia kata apa, aduh tak yakin lagi lah. Pernah dapat tak such excuses? Tak yakin lagi, ataupun orang cakap apa, nanti dah confident sikit baru nak buat. Pernah. Ataupun orang cakap apa, tak pandailah nak cakap, dia pergi kelas ni, tak pandailah nak cakap. Ini semua adalah excuses dan juga
attitude yang tak betul. Ingat saya cakap, kalau attitude kita rasa kurang, tengok common sense. Agak-agak lah kan. Saya ambil contoh, kadang-kadang kan kita yang dah dewasa ni, yang dah melonjak umur 20-an, 30-an, 40-an ataupun 50-an, kita kena tengok balik zaman kita, budak-budak, ataupun kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita common sense dia lagi kuat, akal dia, cara dia berfikir, waras dia lagi kuat. Sebab apa? Saya bagi contoh. Kita tengok Mamat ni, Minah ni, adik ni kan, dia nak naik basikal kan. Bila dia menggunakan common sense, apa dia buat? Dia akan naik basikal tu dengan cara apa sekalipun. Sebab apa? Sebab dia nak pandai naik basikal. Akan jatuh tak? Akan, confirm jatuh kan. Kalau jadi apa yang biasa, dia gunakan common sense dia. Aku bila jatuh, aku kena bangun. Supaya apa? Aku akan pandai kan. Kalaulah katakanlah dia jatuh sekali ataupun dia tengok basikal tu, aduh, tak confident lah nak naik basikal, what happen? Dia naik tak basikal? Tak. Bila dia tak ada basikal, dia pandai tak kayuh basikal? Tak. Ataupun bila jatuh kan, sama macam Imwe, bila kita kena reject, orang cakap tak nak, bila jatuh, the moment kita jatuh tu, kita kata aduh tak nak buat dah. Agak-agak kita pandai tak? Tak pandai. Budak, anak kita, kalau dia jatuh basikal dan dia rasa serit, dia tak nak buat dah, dia takkan pandai kayuh basikal sampai bila-bila. What happen is, sebab tu Tuhan ni bila dia jadikan orang ni, dia dah masukkan fitrah. Fitrah tu antara salah satunya adalah akal. Akal ni apa? Common sense. Jadi bila budak-budak ni, bila dia jatuh, sama juga berjalan kan, budak-budak baru nak berjalan, kita cuba pinjam semangat ataupun kita pinjam common sense budak-budak, dia berjalan, mula-mula taktik jatuh, what happen? Dia bangun tak? Bangun. Dia akan buat lagi kan. Tak perlu tunggu. Ada tak budak, pernah tak dengar mana-mana anak kita ke ataupun budak-budak kecil cakap, aduh takutlah nak naik basikal, tunggu pandailah baru naik? Pernah dengar tak? Kan? Dia tak ada common sense lah macam tu, ataupun nonsense, ataupun don't make any sense. Dia benda tu kena just buat. Sebab tu hari-hari kita, perbuatan kita kan, ataupun kita punya sikap, attitude toward di business tu kena betul. Kalau rasa susah kan, ni saya sendiri pernah buat kalau kita rasa susah, tengok common sense. Kita tengok, akulah dalam MBA ni, aku nak capai, contohlah, kata kalau orang baru mula, aku nak pandai marketing plan kan. Apa common sense dia? The first thing to do is refer kan, jumpa, apply, belajar dan sebagainya. Next, aku dah tahu sikit-sikit, aku nak mahir, apa common sense next, ataupun akal ataupun waras kita kena tunjuk tunjuk sampai mahir. Mana boleh nak tunggu mahir baru tunjuk kan, doesn't make any sense kan. Sebab tu untuk betulkan attitude, tengok common sense kan. Kita sendiri kena full of common sense. Sebab tu kata-kata orang kalau ada masalah attitude, check balik, common sense mesti out. Ni tips lah. Jadi kalau lepas ni, kalau awal-awal kita minum dengan prospek, awal-awal kita jumpa prospek, kita tengok common sense teruk, insya-Allah attitude pun teruk juga. Okey. Pernah tak dapat alasan ni? Tak ada orang nak ikut kan, tak ada orang nak bawa pergi meeting, tak ada orang nak ikut pergi meeting, so aku tak datang lah. Pernah. Sama juga, gunakan akal, gunakan common sense. Saya bagi contoh kan, saya ambil mudah upline saya Zaid, kemudian saya bagi contoh, bawah saya ada seorang nama dia Alif. Bawah Alif ada seorang nama dia siapa kita jumpa tadi, Hanif contohnya lah. Kita berbekalkan dengan statement ni, tak ada orang nak ikut, tak ada orang nak bawa, so aku tak datang lah. Hanif, dia nak datang meeting tapi tak ada orang nak bawa ataupun tak ada orang nak ikut dia, so dia datang tak? Tak. Jadi bila Alif tak datang, dia berangkai. Bila Hanif tak datang, Alif pun alamak tak ada orang nak bawa, tak ada orang nak ikut, jadi dia datang tak? Tak. Jadi bila Alif tak datang, apa jadi kat Fifi tadi? Fifi ada orang tak nak ikut? Tak ada. Ada orang tak dia nak bawa? Tak ada. So Fifi datang tak? Fifi datang. Tak datang juga. Ini contoh lah, contoh. Jadi last kali bila Fifi tak datang, Zaid kesian dia, tak ada orang nak ikut dia dah, tak ada orang nak bawa, so Zaid datang tak?
Kalau semua orang fikir macam tu, kosonglah meeting ataupun kosonglah program. Kenapa ada orang datang, ada orang tak datang? Ni kita cakap pasal orang yang serius, bukan orang yang tak nak buat. Orang yang tak nak buat tak apa. Ni kita cakap pasal orang yang dah decide. Wah, aku nak buat ini, aku nak ni, aku nak ni. Kenapa ada orang datang, ada orang tak datang? Kita bagi kesimpulan lah, ringkas. Back to basic. Orang yang datang ni dia ada common sense. Dia ada akal fikir. Aku nak sesuatu, kena datang. Orang yang tak datang ni, dia tak ada lah. Dia tak ada apa? Akal. Dia tak ada common sense. Bahasa mudah dia. Common sense ni merujuk kepada terjemahan tadi, tak ada akal lah. Bukanlah kita nak kata dia tak ada akal, tak ada akal tu. Maksudnya dia tak ada common sense, tak ada akal lah. Kan? Kau nak buat ini, kau nak jadi ini, dia tak datang. Kan? Just doesn't make any sense. Kita kerja, kita nak gaji, tiba-tiba kita tak nak datang. Tak ada common sense. Okay, next. Akulah kalau boleh nak cari orang yang macam aku. Pernah tak kita sendiri rasa ataupun kita dapat persoalan ataupun alasan yang macam ni? Nah, Akulah kalau boleh nak cari orang yang macam aku. Dia cakap kat kita ataupun kita sendiri pernah rasa. Ni statement ni sebenarnya bahaya. Dia ada bagus dia, ada buruk dia. Tapi banyak buruk. Sebab masing-masing dalam Zoom meeting ni kan, masing-masing tahu sikap masing-masing, attitude masing-masing kan. Ini bukan untuk mencari salah satu-satu. Tengok depan cermin. Apa yang kita buat semalam, apa yang kita buat hari ni, dan apa yang kita buat minggu ni, dan apa attitude kita terhadap bisnes. Nak ke orang macam kita dalam grup kita? Saya sendiri terbiasa, saya pun tak nak diri saya ni di-double-double kan. Maksudnya saya ni banyak orang macam saya. Kalau boleh saya nak yang lagi bagus. Yang ketiga ni kena-mengena juga. Aku nak cari orang yang bagus pandai lah. Ni antara alasan ataupun excuses yang mungkin kita sendiri rasa ataupun orang bagi benda tu kat kita. Akulah Fifi, kalau boleh aku nak cari orang yang bagus, yang pandai. Pernah dapat tak benda ni? nah, Benda ni pun sebenarnya kena hati-hati. Sebab apa? You attract what you are, not what you want. Maksudnya apa? Kita akan tarik benda yang sama macam kita, bukan benda yang kita nak. So, if you want it, then reflect it. Cara yang paling mudah adalah kita terima dalam MW secara generalnya. Ramai orang potong upline, ramai orang bila kita jumpa, oh dia lagi rajin dan sebagainya. Tapi permulaan, maksud dia lepas je dia register, orang baru ni ataupun orang yang baru nak memulakan bisnes dalam MW ni, dia macam bayi, macam kain putih. Memang dia boleh jadi lagi pandai, tapi kita sebagai orang yang bawa masuk, kita bertanggungjawab untuk tunjuk contoh dekat dia, ajar dia. Jadi kalau kita nak cari orang yang bagus ataupun nak cari orang yang lebih pandai pada kita, at least kita mestilah juga bagus, mestilah juga pandai. Nak tahu kita bagus kat pandai, tengok attitude kita towards the business kan. Guna common sense. Okey, ni last lah. Ini ada piece of advice juga yang saya petik daripada beberapa sumber. Dia kata apa tahu? 90% of your life is just showing up. Maksud dia apa? 90%, lama banyak ni, daripada kehidupan kita adalah just showing up. That's it. If you show up, there's a chance something might happen. Kalau kita munculkan diri kan, dalam kita, keberadaan kita tu ada kan, akan ada chance sesuatu mungkin berlaku. Kalau kita tak munculkan diri kan, kalau contoh kita tak buat kan, ataupun kita tak datang kelas, kita tak buat, kita tak bercakap dengan orang, kita dah tahu takkan jadi apa-apa. Tapi kalau kita buat, kita datang, insya-Allah akan ada sesuatu yang terjadi. Apa lagi? You must leave your comfort zone. Memang kita kena tinggal. Ini benda ni berulang kali, beratus kali kan. Perkataan comfort zone tu pun kadang-kadang kita dah jemu dah. Tapi mau tak mau kita kena dengar, kita kena baca juga. You must leave your comfort zone because truly you will never know. Kita tak tahu what opportunities you are missing out until you just go out and do it. Ini contoh-contoh yang kita boleh ni lah. Kadang-kadang kita dah tengah-tengah buat ni kan, up and down, tiba-tiba kita tengok, alah, kawan sekolah aku dulu
buat MW dah, contoh kan, ataupun kawan tempat kerja lama kita dah start buat MW kan, dah start buat MW vigorous pula tu kan, sebulan dua pun dah start main 15%, 18%, akan ada orang panggil guilty ataupun kita rasa menyesal. Sebab apa? Sebab salah kita juga, sebab kita tak showing up. And then last but not least, ni selalu orang cakap kan, you will always have problems, you will always have some sort of conflict going on in your life. Maksudnya apa? Kita selalu akan ada masalah. Takkan mana ada orang tak ada masalah. Kita selalu ada benda-benda yang orang panggil tak settle lagi kan, tak kisahlah apa-apa kan, hal sekolah anak, hal kerja kita, hal rumah tangga kita, selalu ada benda tu, takkan hilang kan. Sebab benda tu antara alasan juga, antara bila kita kata ni kita, bila kita pergi dekat orang dalam keadaan dia sebut dia nak buat, dia nak buat, dia nak bersungguh-sungguh, dia nak cuba MBA betul-betul, tapi dalam masa yang sama datang sekali dengan excuses, bulan ni tak boleh, minggu ni tak boleh, hari ni tak boleh dan sebagainya, sebab ada beberapa masalah lah, tunggu semua masalah aku selesai baru aku start buat. Percayalah kawan-kawan, masalah akan sentiasa ada. Konflik dalam hidup kita ni, kecil ke besar, akan sentiasa ada. Ingat, time heals and solves everything. Benda tu akan selesai over time. Cumanya apa yang kita buat meantime, face it, berhadapanlah dengan masalah tu apa je pun, jangan letak MW kat tepi. Ingat attitude kita towards the business sangat penting, sebab MW ni dia sesuatu. Jadi kalau kita nak something from it, kita kena start bagi dulu kan. Make sure ada common sense lah sikit kan, sebab rata-rata orang tak ada common sense kan. Common sense ni apa? Akal. Dia tak boleh berfikir, dia nak macam-macam, dia tak boleh bagi macam-macam. Sama juga macam kita bercinta dululah, boleh jadi tak kita kenal satu perempuan, tak nak jumpa kan, mesej je, tak nak berjumpa, tak nak belanja makan kan. Orang tu duduk jauh, tak nak keluar dan sebagainya. Last sekali mungkin tak ada common sense. What happened dekat perempuan tu kan, kita akan terlepas dia. The same goes to MW. Kalau kita, attitude kita dekat MW ni tak betul, sooner or later kita akan terlepas. Apa jadi bila kita terlepas? Kita akan start pujuk diri kita kan? Ataupun kita start jadi negatroid. Negatroid ni macam mana? Pernah dengar tak orang cakap MW ni dia bagus tapi tak boleh buat lah kan? Sebab apa? Dia consume banyak masa dia ni. Kita start jadi negatroid kepada orang lain. Jadi orang lain yang dengar pun, lah, dulu si Polan dah buat lama kan. Dulu dia tu okey lah, tapi sekarang tak boleh. Dia kata tu lah, MW ni macam-macam lah, MW ni tak boleh, MW ni kena tinggal anak, MW ni kena pergi meeting, MW ni kena pergi seminar, tak boleh. Jadi dia menjadi negatif kepada orang lain. Kita tak nak sampai jadi macam tu. Okey. Saya rasa itu saja. InsyaAllah harap dapat pengajaran. Sama-samalah kita muhasabah diri, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.